Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama dengan saya Amirul Faizal Azali untuk sesi yang kedua untuk hari ini, yang merupakan sesi yang kelima di dalam Sembang Industri. Sudah tentunya anjuran dan juga inisiatif daripada SELT, iaitu Center for E-Learning and Teaching, dan dalam bahasa Melayunya Bahagian Instruksional dan Pembelajaran Digital Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti Kementerian Pengajian Tinggi. So alhamdulillah, pagi tadi kita baru saja habis bersama dengan dua orang panel suami isteri yang mengusahakan butik. So kita bercerita tentang fashion dan juga pembuatan baju dan sebagainya. So alhamdulillah, dan hari ini adalah sesi yang kedua. Itu dia, sesi yang kedua, pukul 2 hingga pukul 3. So saya ingin ucapkan selamat datang kepada anda, pelajar-pelajar daripada Politeknik dan juga College Community. So alhamdulillah, hari ini apa yang anda perlu buat? Macam biasa, anda perlu share live ni, sebarkan sejauh mungkin, bagi sahabat-sahabat kita mungkin dapat gather info-info, maklumat-maklumat berkenaan dengan industri. Dan alhamdulillah, hari ini kita akan bercerita, dan sekarang ni kita akan bercerita tentang industri, reka bentuk industri, panduan kejayaan dan harapan generasi baru. So kepada anda yang mana yang nak bertanyakan soalan, anda boleh bertanyakan soalan di ruangan komen. So insyaAllah saya akan bacakan, dan kepada soalan yang paling best sekali, penganjur akan tengok dan pick up soalan anda sebagai pemenang untuk mendapatkan cenderamata ataupun hadiah daripada Sembang Industri. So alhamdulillah, dan sekarang ni kita bersiaran langsung di FB Politeknik.edu, dan kita akan bersiaran langsung macam biasa selama 1 jam. Dan alhamdulillah hari ini, sahabat-sahabat, pada anda pelajar-pelajar Politeknik dan juga College Community, masa ni lah, masa keadaan tengah cuti, tengah berehat-rehat ni, so anda disarankan kan kita sama-sama untuk masa ni lah kita nak ambil ilmu, kita nak ambil share kita nak share seberapa banyak info, kita nak gather seberapa banyak maklumat berkenaan dengan industri ni, so that boleh menjadi satu panduan untuk anda bila melangkah ke alam pekerjaan nanti, ataupun sekarang pun anda boleh jadikan ianya sebagai satu panduan. So alhamdulillah, hari ini kita bersama dengan seorang pakar dalam bidang reka bentuk industri yang banyak pengalaman. Sudah tentunya saya mempersilakan Prof. Dr. Muhammad Hariri Abdullah, Design Professor Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka UiTM, dan juga Presiden Pereka Designer Society Malaysia dan mantan GM-MRM. Mempersilakan. Itu dia. Waalaikumsalam warahmatullahi. Doktor, Profesor. Pertama sekali saya nak tanya, Doktor, saya nak addresskan sebagai Profesor ataupun Doktor? Okey. Terima kasih Miro. Saya lebih senang dipanggil Dr. Hariri daripada Profesor. Doktor, katanya saya dah buat research ni. Gitu, buat research ni. Saya katanya ada cerita di sebalik nak penggunaan doktor tu. Okey, sebenarnya memang ada cerita dia. Kalau ikut, alhamdulillah, saya terima kasih kepada UiTM yang memberi saya gelaran profesor. Tapi saya lebih senang dipanggil doktor sebab dia mengingatkan saya kepada arwah abah saya, ya. Orang yang banyak support saya dan dengan mak saya untuk ke bidang sneaker ni. Sebab kalau dulu tu arwah saya tu dia nak saya menjadi seorang doktor sebenarnya. Doktor orang sakit, medical doctor. Medical doctor. Tapi saya tak ke arah ke situ, sebaliknya saya ke arah menjadi doktor design. Itu cerita dia. Jadi bila disebut doktor, insya-Allah saya akan ingat kepada kedua-dua orang tua saya lah. Allahu Akbar, subhanallah. So, okey, saya akan panggil doktor. Sekiranya katalah saya tersasul juga Prof kan. So saya minta maaf dululah. Tak apa, tak ada masalah. Okay. Alright, Doktor. Alhamdulillah. Doktor, terima kasih dah bersama dengan kita di Sembang Industri. Terima kasih kerana sudi hadir. Ya, terima kasih kerana menjemput saya untuk berkongsi sedikit pengetahuan berkaitan dengan bidang industri. Saya rasa ini satu penghargaan ni. Daripada ramai-ramai orang saya dijemput. Terima kasih. Aduh, Doktor janganlah kata sikit pengalaman, jangan. Doktor pun, alah, tawaduk sangat Doktor. Dia lebih baik kita merendah daripada kita menegak kan.
Padu, sedap ayat tu. Subhanallah. Doktor, boleh ceritakan sikit tak berkenaan sebelum kita nak pergi further lagi berkenaan dengan dalam industri ni. So mungkin doktor boleh cerita sikit background doktor dan apa yang ada dalam industri sekarang ni. So mungkin perihal-perihal industri lah dan peluang-peluang pekerjaan yang ada dalam industri ni, doktor. Silakan. Okey. Terima kasih banyak Miro. Kalau ikut apa yang saya katakan tentang panggilan doktor tadi, mungkin saya nak ambil kesempatan sedikit lah kongsi tentang diri saya. Permulaan tu sebenarnya bila ditengok pada arts dan design ni, dia tidak boleh kepada orang sains biasanya kita merasakan, bukan kepada SNT, orang-orang SNT. Tapi sebenarnya benda tu tak betul. Saya berasal daripada sekolah menengah sains, dan saya daripada sekolah menengah Tunku Syed Putra Sains Polis. Pada masa tu saya nak mengambil subjek arts, tak dibenarkan. Adanya maksudnya pendidikan seni. Sekarang dipanggil seni visual. Dan ayah saya menulis kepada Menteri Pendidikan ketika itu, Dr. Mahathir, untuk mohon kebenaran supaya saya dibenarkan mengambil subjek pendidikan seni. Sebab itu saya mengingatkan peranan abah dan ibu saya itu cukup penting dalam hidup saya bersama keluarga lah. Jadi daripada situ juga kami diberi kebenaran kerana saya kata terdapat lagi 2 orang sahabat saya, Nohaini Hashim dan juga Cik Izham. Kami bertiga dibenarkan mengambil subjek seni di sekolah berasrama penuh yang tidak dibenarkan sama sekali pada tahun itu, tahun 1980 ya. Dah lama tu, tahun 1980. Memang tidak dibenarkan subjek seni di sekolah berasrama penuh, khususnya di sekolah sains. Dan kami merupakan pioneer kepada itu dan perubahan dibuat dalam sistem kurikulum di mana optional dibenarkan dan selepas optional dibenarkan barulah subjek pendidikan seni diintroduce di SBP. Itulah permulaan dia daripada tahun 80 dan saya masih simpan lagi surat tu. Itulah history hidup saya. Ya. Doktor, kata tadi berkenaan tak dibenarkan seni. Ya, kalau dulu-dulu bila kita berada di sekolah bersama penuh dan ataupun sama sekali di sekolah sains, subjek seni itu seolah satu subjek yang diharamkan, lain daripada yang lain. Dan orang-orang yang minat kepada seni ni dimasuk sebagai second grader ataupun third grader. Semua kita nak tengok SNT. Semua kita nak tengok anak-anak menjadi apa. Saya selalu cerita di mana-mana lah saya sebut perkataan LEAD, L-E-A-D. Lawyer, engineer, doktor, accountant. Betul tak? Kan? Itu harapan ibu dan bapa. Tapi sebenarnya alhamdulillah dengan izin Allah saya dapat mengambil subjek tu dan kita dapat bukan membuktikan, sebenarnya kita membanyakkan lagi orang-orang yang lahir dalam bidang seni reka bentuk di Malaysia ni, alhamdulillah. Dan alhamdulillah living product saya, alumni saya di luar sana dah ramai yang membantu menyemarakkan lagi bidang reka bentuk di dalam peringkat IPT, sama ada di peringkat sekolah maupun di peringkat industri itu sendiri, alhamdulillah. Terima kasih. So doktor, mungkin doktor boleh ceritakan sikit macam saya mungkin saya tahu reka bentuk industri reka bentuk tu, tapi saya tak tahu secara spesifik. Saya tengok macam tu je tapi tak tahu apa nama dia kan. So mungkin saya dah tengok tu inilah reka bentuk industri. So mungkin doktor boleh ceritakan sikit industri reka bentuk yang ada dekat Malaysia ni. Sekarang ni apa cerita industri ni? Okey, secara umumnya kalau kita tengok bidang reka bentuk ni dia berbagai-bagai ya. Dia ada dalam 7-8 bidang ya yang khusus. Dan industri design ataupun reka bentuk industri salah satu daripada dalam bidang reka bentuk yang kita ada tu. Kalau permulaan kita lihat reka bentuk industri ini dia dah bermula sejak daripada zaman revolusi di Perancis dulu itu permulaan dia. Dalam satu kumpulan dia panggil workband. Dan this workband ni adalah kolaborasi mereka arkitek, interior, mereka industri bergabung dan melahirkan persatuan mereka. Dan permulaan daripada itulah baru industri reka bentuk industri itu diasingkan daripada arkitek, diasingkan daripada reka bentuk dalaman dan diasingkan daripada reka bentuk yang lain. Dan antara nama-nama yang biasa kita sebutlah dalam reka bentuk industri macam Raymond Loewy, Sid Mead dan Harley Earl. Harley Earl adalah orang yang bertanggungjawab memperkenalkan design studio yang pertama di dalam automotive industry semasa berada di General Motors. Dan daripada situ kita tengok kepentingan design studio dan sekarang ni boleh dikatakan dipanggil sebagai partly R&D sebahagian daripada R&D. Itulah permulaan yang bermula daripada tahun 1957. Dan kalau kita tengok perkembangan reka bentuk industri di Malaysia ni bermula dengan Institut Teknologi Mara di Jalan Osman pada tahun 1967. Itu permulaannya. Ya. So daripada kampus Jalan Osman tu
kita berkembang, bercambah dan kita bertukar menjadi universiti pada tahun 1999. Jadi studio utama berada di Shah Alam, dan daripada permulaan UiTM ni alhamdulillah kita melahirkan pelbagai lagi tempat-tempat yang lain yang adanya bidang-bidang reka bentuk industri ini, seperti yang kita tengok ada di IPT yang lain jugalah. Jadi yang seperti di KUZA sekarang dah menjadi UNIZA, itu antara pioneer di Malaysia. MIA, Institute of Art, Lincoln Way, dan UPM dan UMK dan sebagainya sekarang ni lah. Itu kalau boleh saya. Dan ada 4 bidang utama dalam reka bentuk industri. Ini penting untuk saya kongsikan. Pertamanya kita ada reka bentuk produk. Produk ni pelbagai, produk rumah, produk elektrik dan produk guna di luaran rumah, di luar bangunan, dalam pejabat dan sebagainya. Kita ada juga reka bentuk perabot ataupun furniture design. Dan kita juga ada bidang reka bentuk kenderaan, vehicle design ataupun transport design. Dan satu lagi kita panggil environmental. Environmental ni bukan sustainable ataupun kelestarian. Dia environmental ni, contoh bila kita nak mereka bentuk padang permainan, bila kita reka padang permainan, kita tidak boleh hanya mereka bentuk padang permainan dan peralatan. Kena tengok lokasinya, apa yang ada di sekelilingnya. Semua tu mempunyai perkaitan yang rapat dengan reka bentuk. Itu kita panggilkan environmental design. Tapi sekarang ni kalau kata environmental ni lebih kepada kelestarian lah. Okey. Kalau saya tengok tadi gambar-gambar tadi ada penghargaan dan sebagainya. Doktor, apa sejauh mana kalau katalah industri yang ada di Malaysia ni, reka bentuk ni, so sejauh mana yang kita boleh bersaing dengan luar negara? Jadi kita ada tak pernah kita mendapat award yang begitu besar membuka mata orang luar yang menunjukkan yang yes, Malaysia mempunyai industri reka bentuk yang setaraf dengan dunia? Bagus tu soalan yang Miro tanya situ. Kerana sebelum ni saya alhamdulillah diberi ruang berada di Majlis Reka Bentuk Malaysia. Majlis Reka Bentuk Malaysia merupakan salah satu dari agensi yang berada di bawah MITI. Sebelumnya kita di bawah MOSTI untuk tempoh 23 tahun sebelum dipindahkan berada di bawah MITI sekarang ni. Majlis Reka Bentuk Malaysia satu-satunya agensi yang mempromosikan reka bentuk di Malaysia dan satu-satunya memberi anugerah tertinggi dalam bidang reka bentuk, iaitu Malaysian Good Design Award. Dan Malaysian Good Design Award ni bukan di peringkat nasional tapi pengiktirafan di peringkat antarabangsa sebenarnya. Pengiktirafan tu kita bagi pada peringkat antarabangsa. Dan kalau kita tengok dalam Malaysian Good Design Award ni, kita ada industri-industri luar yang memohon untuk mendapatkan recognition kita atau penghargaan daripada kita. Jadi kalau kita tengok dalam konteks kita nak memberi penghargaan kepada local designer kita ataupun innovator kita, banyak sebenarnya. Kalau kita lihat di peringkat antarabangsa kan, kita tahu permulaan Town Drive yang mana saya selalu kongsi, datangnya daripada orang Malaysia, berasal daripada Ipoh Perak. Kita ada banyak lagi produk-produk lain yang diinovasi permulaannya bermula daripada Malaysia. Dan mungkin orang-orang ni perlu dilihat untuk kita bagi penghargaan, kerana pelibatan mereka bukan sekadar untuk menghasilkan produk. Sebenarnya mereka ni boleh menjadi duta untuk memperkenalkan Malaysia di peringkat antarabangsa melalui produk yang telah digunakan. So dalam peringkat di Malaysia ni, pengiktirafan kita beri melalui cuma Malaysian Good Design Award. Itu je kalau boleh saya kongsikan tentang pengiktirafan tu.